Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Institusi keuangan perlu memainkan peranan lebih bertanggungjawab dalam membanteras aktiviti skam akaun bank. Ia memandangkan mereka turut menyumbang kepada berlaku penipuan berkenaan menerusi kewujudan akaun-akaun kaldai. Ahli Parlimen Stampin Chong Chian Jan berkata aktiviti berkenaan boleh dicegah sekiranya proses pembukaan akaun bank melalui proses ketat dan teliti. Oleh demikian, saya mencadangkan salah satu cara lebih efektif untuk menangani masalah bank scam adalah mewajibkan mana-mana bank yang mempunyai akaun kedai yang telah terlibat dalam kes bank scam bertanggungjawab atas kerugian mangsa. Menurutnya lagi, Akta Perkhidmatan Kewangan juga perlu dipinda agar pihak bank membayar pampasan kepada mangsa terlibat. Jika itu berlaku, bank pastinya lebih berhati-hati terhadap proses pembukaan sesebuah akaun dan berusaha meningkatkan tahap keselamatan mereka. Penutupan kilang syarikat pengeluar tayar global Goodyear di Shah Alam, Selangor tiada kaitan dengan kerajaan. Sebaliknya, ia sebahagian proses pensturan semula perniagaan selepas turut menutup kilang mereka di Ohio, Amerika Syarikat tahun lalu. Ahli Parlimen Gombak, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, daripada maklumat diperolehi, pensturan juga melibatkan beberapa negara lain. Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah dan Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Michelin and Bridgestone. Justru beliau yang juga Menteri Besar Selangor menegaskan adalah tidak adil untuk menyalahkan kerajaan susulan keputusan syarikat terbabit. Manipulasi harga beras oleh kartel menyebabkan rakyat ditipu dengan membayar harga tambahan sekurang-kurangnya RM14 sekekampit untuk beras 10 kg yang menyaksikan harga beras terus meningkat secara berterusan sehingga mengundang keresahan rakyat. Pada perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja, Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, lebih malang apabila bahagian kawal selia padi dan beras KPKM seolah-olah membenarkan perkara itu berlaku. Tempoh 6 bulan, iaitu sejak September 2023, sekiranya sebanyak 720,000 tan metrik, 80% daripada beras putih tempatan telah dijual secara manipulasi dengan harga beras putih import. Ini bermakna sebanyak 1.008 bilion telah dirompak daripada poket rakyat. Beliau yang juga pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup NAKOL berharap agensi terlibat memberikan maklumat betul terhadap permasalahan itu. Ia bagi membolehkan Perdana Menteri dan Menteri membuat keputusan segera dan tepat untuk kepentingan rakyat. Majlis Ekonomi Digital Negara Made for IRN meluluskan cadangan pembangunan Pelan Tindakan KL20. Ia menyasarkan Malaysia berada pada kedudukan 20 teratas dalam ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh berkata, pelan itu yang menggariskan usaha membangunkan Kuala Lumpur sebagai hub syarikat pemula dan digital serantau akan dilancarkan bulan depan. Terima kasih Tuan Kerusi. Bagi tujuan tersebut memang Kementerian Digital akan memainkan peranan untuk kita pastikan bahawa target-target itu yang perlu kita capai itu ditentukan had masa dan sebagainya, dan kita akan memantau pelaksanaan. Kita juga akan melancarkan dalam bulan April nanti Tuan Ketua apa yang disebut sebagai KL20, dan dalam proses pelancaran ini akan dibuat pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan inisiatif-inisiatif tertentu yang juga dapat membantu syarikat-syarikat pemula dari beberapa aspek, termasuk juga
juga dari aspek saluran dana. Di penanda aras. Beliau menjawab soalan Wakil Tebeluh Salamiah Muhammad Noor di Parlimen. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC dijangka membentangkan pindahan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 pada tahun ini. Pindahan terhadap kedua-dua akta tersebut bakal mengukuhkan lagi MyCC sebagai agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata ia sekaligus melindungi proses persaingan selain menangani kartel yang memberi kesan negatif kepada harga barangan dan kos sara hidup. Pertama, kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian penyiasatan dan pengeluaran keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Dan kedua, memperkenalkan rejim kawalan penggabungan ataupun merger control regime yang akan memberi kuasa kepada MyCC mengenakan tindakan intervensi awal terhadap pembentukan kartel atau monopoli baru melalui pengawalan aktiviti penggabungan. Menurutnya, MyCC telah menjadikan sektor makanan dan pertanian sebagai fokus utama penguatkuasaan Akta 712 mulai tahun lepas. Jelasnya lagi, MyCC akan bertindak tegas tanpa gentar dan pilih kasih terhadap mana-mana perusahaan dalam dua sektor itu jika mereka terlibat dalam kartel atau menyalahgunakan kuasa dominannya. Dalam perkembangan lain, 60 bazar Ramadan Rahmah di seluruh negara akan dibuka sepanjang Ramadan. Ia turut menawarkan insentif RM50 kepada peniaga yang menawarkan menu Rahmah. Fuziah berkata insentif RM20 turut diberi kepada pengunjung menerusi e-dompet. Dan di Bazar Ramadan Rahmah juga kita akan memberi insentif kepada peniaga yang menawarkan menu Rahmah sebanyak RM50 dan juga kita akan beri insentif kepada pengunjung e-wallet RM20 dan di setiap lokasi ada 2,000 e-wallet akan dikeluarkan untuk membantu pengunjung-pengunjung di Bazar Ramadan Rahmah untuk membeli dengan harga yang murah. Seramai 1,927 gelandangan telah mendapat pekerjaan hasil menjadi peserta Anjung Kembara sejak 2016 sehingga kini ia menerusi kerjasama Yayasan Kebajikan Negara YKN bersama-sama Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Perkeso. Bagi kemahiran dan kesewanan pula, 31 orang gelandangan telah mengikuti program tersebut. Pusat gelandangan ini menyediakan perkhidmatan penginapan sementara, latihan berserta kelas kemahiran penjodohan pekerjaan, bukan cari jodoh ya, penjodohan pekerjaan atau job matching dan pusat pengagihan makanan. Selain daripada itu, pihak JWP juga mewujudkan pusat transformasi gelandangan iaitu Anjung Kelana sebagai tempat untuk membimbing dan melatih golongan gelandangan warga negara yang produktif dan sihat mentalnya dan tubuh badannya segar agar bersedia untuk menyara kehidupan sendiri dan kembali kepada masyarakat. JAKIM mengalu-alukan cadangan supaya kedai serba neka menggunakan mesin layan diri untuk menjual minuman beralkohol. Ia bagi memastikan pekerja Islam tidak perlu mengendalikan produk berkenaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Hassan berkata kerajaan sentiasa menerima idea tambahan yang boleh membantu menangani kebimbangan umat Islam yang terpaksa mengendalikan minuman beralkohol di tempat kerja yang dianggap sebagai haram dalam Islam. Kita juga membantu mereka ini yang sedang berusaha mencari jalan keluar dari bekerja di premis haram ini untuk mendapatkan bantuan sementara dari pusat zakat, dari Majlis Agama Islam sehingga mereka ini boleh mendapat pekerjaan sesuai menerusi program-program pembangunan asnaf, keusahawanan, aspek kemahiran dan sebagainya. Idea dan juga seperti yang dimaklumkan oleh Yabi Pula itu adalah sangat kita hargai dan kita akan cuba bawa untuk dibincangkan di peringkat-peringkat yang berkaitan. Beliau menjawab soalan tambahan dikemukakan Wakil Pulai Suhazan Kayat.
Mengenai penyediaan pembangunan e-sukan di kawasan luar bandar, Kementerian Belia dan Sukan KBS melalui e-Sport Integrated ESI telah memperkenalkan peruntukan khusus di bawah dana e-sukan KBS pada tahun lepas. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, inisiatif itu sebagai galakan kepada penggiat industri tempatan menganjurkan lebih banyak program, pertandingan dan acara sukan di peringkat akar umbi. Sebanyak 14 projek telah diperuntukkan dengan sejumlah RM250,000 dan sedang dijalankan. Ini termasuk di kawasan luar bandar seperti di Simunjan, Sarawak dan Ranau, Sabah selain Lalu Gajah, Melaka. Menegahkan bakat-bakat baru e-sukan ini, kejohanan utama yang diterajui oleh Kementerian Belia dan Sukan adalah Malaysia E-Sports League yang dilaksanakan sebanyak 3 edisi bermula tahun 2021 hingga 2023 yang telah pun mendapat penyertaan seramai 26,000 orang peserta sejak daripada diperkenalkan. Dan ini adalah kejohanan yang menjadi platform utama kepada semua pemain termasuk bandar ataupun luar bandar bagi bertanding secara kompetitif dan sebagai persediaan individu ataupun pasukan sebelum menyertai sebarang kejohanan profesional dan antarabangsa. Malaysia tidak pernah mendapat hak penganjuran konsert penyanyi terkenal antarabangsa Taylor Swift. Justru isu yang dibangkitkan sebelum ini kononnya Malaysia terlepas peluang adalah tidak tepat. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya turut mendapatkan penjelasan mengenainya daripada firma penasihat sukan yang berpangkalan di Malaysia, Sportsworks Group Sendirian Berhad. Konsert yang dipertikaikan ini yang melibatkan Taylor Swift ini tidak pun sebenarnya pernah ditawarkan kepada Malaysia di bawah kontrak bersama dengan ASM Sportsworks PSM. Walaupun jelajah selebriti berkenaan atau artis berkenaan telah pun diumumkan secara rasmi pada November 2022. Sportsworks percaya bahawa industri hiburan akan tahu semua persembahan yang akan datang kerana ia dirancang dengan lebih awal lagi sebelum sebarang pengumuman rasmi dibuat. Sempena Tahun Melawat Perlis 2024-2025, perkhidmatan tren elektrik ETS menyediakan sebanyak 32 perkhidmatan sehari termasuk 10 set tren baru ke Padang Besar. Memenuhi permintaan yang baik daripada penumpang ETS, Kementerian Pengangkutan telah membuat perolehan 10 set train elektrik 6 coach baharu sebagai tambahan kepada 24 set train elektrik yang kini digunakan untuk operasi perkhidmatan ETS. Set train elektrik baru tersebut dijadualkan akan digunakan untuk operasi perkhidmatan ETS secara berperingkat mulai awal tahun 2025. Jumlah penumpang juga dijangka meningkat kepada lebih 7 juta setahun apabila semua set tren elektrik beroperasi. Selain perkhidmatan berkala ETS, Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB juga menyokong inisiatif pelancongan dengan menawarkan perkhidmatan tren yang disewa khas berdasarkan permintaan. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.